Jadi, apakah yang diinginkan oleh wanita? Saya mau meneruskan perkongsian dari buku ini, Who is this man that the unpredictable impact of the incapable Jesus？耶稣如何改变世界这本书dalam bab 4 saya pernah berkongsi beberapa kali tentang buku ini. Siapakah lelaki itu impak yang tidak tertukar daripada Yesus yang dia dapat dielakkan oleh John Obener? Nah, kita menterokai bagaimana Yesus Kristus berinteraksi dengan wanita dan mengubah persepsi masyarakat terhadap mereka. Jadi pada malam ini kita bincangkan bagaimana Yesus Kristus memberikan wanita Marwa identiti dan tujuan yang unik dalam dunia yang sering merendahkan mereka. Wanita itu sentiasa direndahkan khasnya pada masa dahulu, tetapi juga ada pada hari ini. Memang ada wanita di dalam dunia ini masih tidak diambil berat dengan sama seperti lelaki. Jadi marilah kita doa bersama sebelum saya meneruskan. Tuhan Bapa di sorga, kami mau berterima kasih kepada Tuhan mengkurniai kami peluang untuk berkumpul bersama dalam mesyuarat. Kami berdoa untuk kepimpinan saudari Yang Fong Fong sebagai guru besar untuk Tatika Patu 10. Dan kami juga ingin berdoa untuk masa ini supaya kami sama-sama dapat merenungi firman Tuhan Bapa yang di surga. Kami tahu Yesus Kristus adalah Tuhan yang diutus oleh Tuhan datang ke dunia ini supaya menjadi juru selamat dan tuan jiwa bagi semua orang yang taubat dan percaya terhadap Tuhan Yesus. Kami juga ingin mengetahui bagaimana Yesus Kristus membawa impak yang besar untuk dunia ini. Semua Tuhan memberkati masa yang 15 ini untuk sama-sama kami menerokai, memahami impak Yesus Kristus terhadap wanita. Dan kami tahu berkat Yesus Kristus terhadap wanita. Dalam nama Yesus Kristus kami doa bersama. Amin. Jadi tema ini kita bincang bersama sebab kita mau tahu Yesus Kristus yang kita sentiasa dengar itu sebenarnya apakah berkat yang sudah Yesus Kristus sumbangkan untuk dunia ini. Supaya kita lebih kenal Tuhan yang benar, Tuhan yang satu-satunya datang ke dunia ini untuk membeli kebenaran tentang kerajaan itu sudah membeli kita bukan saja tentang perkara akhirat ataupun perkara yang akan berlaku apabila kita meninggalkan dunia. Sedangkan Yesus Kristus membeli impak dan juga berkat kepada orang di dunia ini ketika kita masih dalam dunia ini. Kawan-kawan, kalau kita ada anak, kita akan jaganya dengan begitu rapi. Sekiranya kita ada apa-apa coyang, saya percaya setiap orang akan berasa begitu besar. Penulis Who is this man? Siapakah Yesus? Penulis dia ialah John Orban. John dan istrinya Nancy menghadiri satu perkemahan gereja dengan bersama dengan dua anak perempuan mereka yang masih sangat kecil. Perkara ini berlaku apabila anak dia yang satunya umur dia 2 dan satu lagi masih baby. Jadi Nancy beritahu suami dia, kamu mesti menjagai anak perempuan saya. Sebab ada aktiviti yang dia perlu buat dan walaupun dalam perkemahan sebagai pastor, John juga ada urusan. Kawan-kawan, pada hari yang kedua, Nancy berada di bandar dengan Bari dan beberapa ibu yang lain. Dia kembali ke tapak perkemahan pada awal petang. Cuaca sangat panas, lebih dari 100 darjah Fahrenheit ataupun apa yang kita tahu itu memang sangat suhu yang sangat tinggi di mana John perlu berjumpa dengan sepasang suami isteri di sebuah kedai kopi kira-kira 10 patu daripada tapak perkemahan untuk membincangkan sesuatu perkara kaunseling yang sangat serius. Jadi John dia melihat bahawa kereta kami sudah kembali ke tempat letak kereta. Jadi dia terus ke dalam dan memandu pergi.
John meninggalkan perkemahan tanpa memberitahu Nancy, tidak sedar bahawa bayi mereka tertidur di dalam kereta. Anda mungkin fikir, teringat, mungkin John perlu berperiksa dengan Nancy sebelum pergi untuk memberitahu ke mana dia pergi. Tetapi John tidak berlaku sedemikian. John tidak tahu bahawa bayi telah tertidur di dalam kerusi keselamatan di dalam kereta, atau bahawa Nancy telah meminta seorang untuk mengawasi kereta sementara dia menenangkan anak mereka apabila mereka masih sama sangat kecil, umur hanya 2 dan 1 bayi. Ketika John hampir sampai ke kedai kopi dan terdengar satu keruhan kecil dari tempat duduk belakang, dan dia bertorak ke belakang dan melihat bayi itu masih berada di dalam kerusinya. Dan jikalau dia tidak mendengar keruhan itu, dia mungkin telah meninggalkan bayi itu di dalam kereta sepanjang petang dalam suatu yang panas dengan tingkap tertutup. Ia tidak dapat dibayangkan. Kawan-kawan, John menyedari kesilapan dia, tetapi syukur kerana bayinya mereka selamat. Kawan-kawan, John mulai menggigit apabila memfikirkan betapa hampirnya kejadian itu. Dan John segera mengangkat bayi yang kecil itu dan memeluknya sekuat hati dan berkata, John sangat syukur sebab bayi anak mereka masih hidup dan sangat syukur sebab dia membuat kerohan tadi supaya ada suara dia dapat mendapati anak masih di dalam kereta, ada di kereta, dan anak yang masih kecil ini kalau tidak mengingatkan sesuatu kejadian mungkin akan berlaku, dan dia sangat syukur dan dia masih dan bersyukur dia masih belum boleh bercakap dan tidak akan memberitahu kepada ibunya untuk anaknya. Tidak kira ibu atau bapa yang saya fikir bukan saja John saja kenal, ataupun kita siapa yang kenal, yang tidak berasa kemendang apabila mendengar kisah seperti itu. Setiap ibu bapa mempunyai kebimbangan hampir seperti gangguan obsesif kompulsif mengenai keselamatan anak-anak mereka. Jadi kalau kita ada anak, kita memang akan begitu mempentingkan keselamatan mereka. Persepsi kita tentang tanggungjawab terhadap anak-anak sebenarnya dibentuk lebih banyak oleh dunia dan budaya daripada kita yang sedari. Dalam dunia kuno ni, Roma banyak banyak wanita, kekurangan besar jumlah wanita, kira-kira 100, kita tahu 140 lelaki pada setiap 100 wanita. Maksudnya kalau kita ada 140 lelaki, hanya ada 100 wanita. Jadi kekurangan wanita ini terjadi sebab apa sebab? Kemana perginya wanita-wanita yang lain? Mereka ditinggalkan untuk mati apabila dilahir dengan jantina lelaki ataupun mereka angkat. Itu adalah jantina yang salah. Bayi perempuan sering dibiarkan mati kerana dianggap kurang bernilai kalau berbanding dengan bayi lelaki. Sebuah surat dari abad pertama yang ditulis oleh seorang suami kepada isterinya yang sedang hamil menunjukkan perbezaan yang jelas atas kasih sayang terhadap isteri dan harapannya untuk seorang anak lelaki berbanding dengan sikap acuh tidak acuhnya. Tidak kemungkinan ada seorang perempuan anak akan dilahirkan. Saya meminta dan melayu agar kamu menjaga bayi lelaki kita dengan baik. Jika kamu melahirkan anak sebelum saya pulang dan ia seorang lelaki, pelihara dia. Jika ia seorang perempuan, buangkan dia. Di bawah undang-undang Romulus di Roman, seorang bapa diwajibkan membesarkan semua anak lelaki yang sihat, tetapi hanya anak perempuan sulung yang lain boleh dibuang. Jadi kawan-kawan dan saudara-saudari, menurut penyair Yunani Posidibus abad ketiga sebelum Masihi,
Setiap orang membesarkan seorang anak lelaki walaupun dia miskin, tetapi membuang seorang anak perempuan walaupun dia kaya. Di kota Nafi iaitu India, daripada 600 keluarga diketahui hanya 6 keluarga yang membesarkan lebih daripada seorang anak perempuan. Yang lain jelas ditinggalkan untuk mati, penilaian rendah terhadap kehidupan hanya kerana ia perempuan bukanlah sesuatu yang terhad kepada dunia kuno. Pada tahun 1990, ada seorang Amartya Sen menulis sebuah esei terkenal bertajuk Lebih daripada 100 juta hilang yang membincangkan ketidakseimbangan jantina di China, India dan tempat lain. 20 tahun kemudian, iaitu 2010, keadaan menjadi lebih buruk. Malah Vistanahi menterbitkan Unnatural Selection, Choosing Boys over Girls and the Consequences in a World Full of Men. Maksudnya satu pemilihan yang tidak semula jadi, memilih lelaki lebih daripada perempuan dan menjadikan dunia ini penuh dengan lelaki. Asia saja mempunyai ketidakseimbangan 163 juta lelaki, lebih banyak daripada perempuan. Setelah dikenal pasti jantina anak perempuan adalah perempuan. Jantina anak adalah perempuan. Yang lebih cenderung tidak dikini. Jadi kawan-kawan dan saudara-saudari, kali ini saya mahu mengakhiri dengan satu latar belakang di mana ketidaksempurnaan ini membawa akibat bagi wanita, keluarga kaya tidak dapat mencari isteri untuk anak lelaki mereka, menyebarkan keluarga miskin lebih mencerung kepada jual anak perempuan. Ini saja yang saya ingin kongsikan dan di mana saya akan meneruskan perkongsian ini pada kali yang akan datang. Bagaimana Yesus Kristus mempertolongan situasi sedemikian. Semoga Tuhan memberkati semua dan mari kita doa dengan doa yang pendek. Tuhan Bapa dan Surga, terima kasih memberi kita tahu hakikat di bagaimana manusia mengabaikan atau merendahkan wanita. Tetapi kami tahu Yesus Kristus mengambil mandapat marwah wanita dan Yesus Kristus mengasihi wanita. Semoga Tuhan memberkati kali yang akan datang supaya kami boleh meneruskan dan bahagian bagaimana Yesus Kristus mentinggikan mantamat dan marwah manusia. Khasnya wanita. Semoga Tuhan memberkati mesyuarat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami doa bersama. Amin. Amin. Oke, terima kasih kepada Pastor Kwan. Diminta semua guru